Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera di rumah masing-masing. Okey, untuk hari ini kita akan belajar pelajaran 6 tingkatan 5 iaitu sistem pemerintahan Islam. Okey, anak-anak pelajar akan bersama dengan Ustazah Siti Murni binti Balia dari SMK Seri Ampang. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran, kita tengok dulu standard pembelajaran. Okey, ada 5 standard pembelajaran dalam tajuk ini. Yang pertama iaitu 3.2.1 konsep asas sistem pemerintahan Islam. Seterusnya 3.2.2 konsep asas khilafah dalam sistem pemerintahan Islam. Seterusnya 3.2.3 elemen-elemen dan fungsi pembentukan negara Islam. Yang keempat 3.2.4 kepentingan melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab khilafah. Dan terakhir 3.2.5 pelaksanaan sistem pemerintahan Islam. Okey, kita masuk standard pembelajaran yang pertama. 3.2.1 konsep asas sistem pemerintahan Islam. Okey, sistem pemerintahan Islam merupakan satu kaedah pemerintahan sebuah negara yang ditakdir berdasarkan ajaran Islam serta melaksanakan syariat Islam. Okey, itu konsep asas sistem pemerintahan Islam. Seterusnya kita tengok pula ciri-ciri sistem pemerintahan Islam. Okey, ada 10. Minta maaf, ada 7 ciri-ciri sistem pemerintahan Islam. Yang pertama, meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemegang kuasa mutlak, manakala manusia sebagai khalifah adalah pemegang amanah untuk memakmurkan bumi. Ciri yang kedua, mengamalkan syura dalam pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, segala perkara yang diputuskan dan dilaksanakan bersesuaian dengan kehendak rakyat serta syariat Islam. Ciri yang keempat, melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar, iaitu mengajak melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kelima, rakyat terdiri daripada golongan yang meyakini prinsip dan dasar negara Islam serta mematuhi undang-undang. Ciri yang keenam, bebas daripada ikatan keturunan, warna kulit, kawasan geografi dan sebagainya. Yang ketujuh dan terakhir, ciri yang terakhir adalah negara Islam mengutamakan penghayatan akhlak yang mulia dalam semua aspek kehidupan. Okey, itu 7 ciri-ciri sistem pemerintahan Islam. Kita tengok pula sistem pemerintahan Islam di Madinah. Okey, Madinah adalah negara Islam pertama yang berjaya dibentuk. Okey, yang mengamalkan konsep syura dalam pemerintahan dan terbentuknya piagam Madinah. Okey, kita tengok konsep syura yang diamalkan dalam sistem pemerintahan di Madinah. Kita tengok terdapat beberapa peristiwa yang menggambarkan amalan syura yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai panduan kepada umat Islam, kepada kita lah. Okey, di sini diberi 3 contoh peristiwa Rasulullah. Peristiwa yang melibatkan Rasulullah sebagai khalifah. Rasulullah SAW telah menerima pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan majoriti sahabat yang menyatakan supaya tawanan perang Badar tidak dibunuh. Maksudnya keputusan ni diperolehi daripada hasil pembincangan Rasulullah bersama para sahabat untuk menentukan kedudukan ataupun untuk menentukan tindakan terhadap tawanan perang Badar. Yang kedua, Rasulullah SAW telah menerima pendapat majoriti sahabat dalam memilih lokasi perang Uhud. Okey, tadi Rasulullah sebagai khalifah sendiri pada permulaannya ada pendapat
untuk mengadakan lokasi perang Uhud ni di dalam kawasan kota Madinah, dan hasil majoriti sahabat memilih lokasi di luar kota Madinah. Jadi Rasulullah menerima pendapat majoriti. Okey, yang ketiga, Rasulullah SAW telah menerima cadangan Salman Al-Farisi supaya menggali parit yang dalam di sekeliling Madinah dalam perang Ahzab. Okey, seterusnya kita tengok apa itu Piagam Madinah. Okey, Piagam Madinah adalah satu perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah yang dikenali sebagai Sahifah Madinah. Merupakan piagam bertulis pertama di dunia. Iaitu Piagam Madinah ni merupakan piagam bertulis pertama di dunia. Mengandungi 47 fasal, 23 fasal berkaitan peranan sesama Islam, iaitu antara golongan Muhajirin dan Ansar, dan 24 pasal lagi berkenaan hubungan antara umat Islam dengan bukan Islam, iaitu dengan bangsa Yahudi. Okey, seterusnya kita tengok aspek yang terkandung dalam Piagam Madinah. Okey, yang pertama aspek kepimpinan negara. Okey, kepimpinan negara, Rasulullah SAW adalah pemerintah dan ketua negara. Segala perkara ataupun dalam urusan penyelesaian masalah akan dirujuk kepada Rasulullah. Yang kedua, aspek perpaduan. Menyatukan dan mendamaikan suku kaum di Madinah yang sering bertelagah sebelum ini. Okey, dan ketiga, pengiktirafan kepelbagaian kaum. Dalam negara Madinah terdapat pelbagai kaum. Jadi setiap kaum yang diiktiraf, setiap kaum diberi hak masing-masing dari segi ekonomi, politik dan juga sosial. Keempat, aspek keselamatan. Setiap kaum bertanggungjawab dan menjaga keamanan negara dan keharmonian hubungan antara kaum. Seterusnya, jaminan sosial. Kebajikan dan keselamatan penduduk terjamin. Keenam, kebebasan mengamalkan agama. Masyarakat Madinah diberi kebebasan untuk mengamalkan agama masing-masing dengan penuh toleransi. Maksudnya, masing-masing bebas untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing tanpa menyentuh sensitiviti agama lain. Okey, yang ketujuh, penguatkuasaan undang-undang. Undang-undang Islam diguna pakai dalam sistem pentadbiran dengan Rasulullah SAW sebagai hakim tertinggi. Aspek yang ke-8, hak asasi manusia. Setiap kaum di Madinah diberi hak terhadap diri, harta dan mendapat perlindungan. Kesembilan, tanggungjawab. Setiap individu bertanggungjawab melaksanakan tuntutan yang termaktub dalam Piagam Madinah demi merealisasikan keamanan dan keharmonian negara. Dan terakhir, aspek yang terakhir iaitu hubungan luar. Hubungan luar dijalin dengan kebenaran dan persetujuan Rasulullah SAW sebagai ketua negara. Maksud hubungan luar di sini adalah hubungan negara Madinah dengan negara-negara luar. Seterusnya kita masuk unit yang kedua, standard pembelajaran yang kedua, konsep asas khilafah dalam sistem pemerintahan Islam. Okey, ada 3 perkara penting di sini, iaitu khilafah, khalifah dan juga rakyat. Okey, khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang dinaungi oleh seorang pemimpin Islam yang adil, taat dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud khilafah. Seterusnya kita tengok khalifah. Khalifah adalah individu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurus dan mentadbir dunia mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga adalah rakyat. Seluruh penduduk dalam sesebuah negara yang berkewajipan mentaati khalifah selagi tidak bercanggah dengan syariat. Okey, kalau kita tengok di sini khilafah dan khalifah hampir sama, tetapi dua perkara yang berbeza. Kalau khilafah, dia memberi maksud satu sistem pemerintahan.
khalifah pula adalah individu yang diamanahkan untuk memerintah sesebuah organisasi ataupun sesebuah negara. Okey, seterusnya kita tengok ciri-ciri khilafah. Okey, yang pertama, ciri khilafah yang pertama, melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Keempat, mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Ini empat ciri khilafah, iaitu empat ciri sistem pemerintahan Islam. Kita tengok pula syarat untuk menjadi khalifah. Okey, syarat untuk menjadi khalifah yang pertama, mestilah seorang Muslim yang mukmin, bukan sekadar seorang Muslim. Kalau Muslim ni maksudnya individu yang beragama Islam. Tapi untuk menjadi khalifah, mestilah seorang Muslim yang mukmin, iaitu Muslim yang beriman dan bertakwa. Maksud di sini dia bukan seorang yang fasik, iaitu kalau orang yang fasik ni dia melakukan dosa dengan sengaja, melakukan dosa besar dengan sengaja dan berterusan melakukan dosa kecil. Jadi syarat untuk menjadi khalifah ni seorang Muslim yang mukmin, yang beriman. Syarat yang kedua, khalifah mestilah lelaki. Jadi perempuan tidak boleh menjadi khalifah. Yang ketiga, berilmu dan memahami masalah negara. Seorang khalifah mesti mempunyai ilmu. Bila ada ilmu, barulah dia dapat memahami dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara. Seterusnya, khalifah mestilah seorang yang adil dan saksama, berkemampuan dari segi mental dan fizikal. Dia kena seiring mental dan juga fizikal. Berpengaruh dan daripada keturunan yang baik. Maksudnya pemimpin ni latar belakangnya berlatar belakangkan keluarga yang berketurunan baik. Sebab dia adalah salah satu pengaruh. Sebab khalifah adalah orang yang pertama menjadi wakil sesebuah pemerintahan, sebuah negara yang bukan saja untuk rakyatnya tetapi untuk negara luar. Seterusnya, dengan syarat menjadi khalifah yang seterusnya ialah berakhlak mulia dan berani. Okey, seorang khalifah mesti berakhlak mulia dan juga berani. Berani dalam membuat keputusan, berani menghadapi cabaran, menghadapi ujian dan sepanjang pemerintahannya. Okey, seterusnya kita tengok pula ciri-ciri khalifah. Tadi syarat-syarat untuk menjadi khalifah. Kita tengok pula ciri-ciri khalifah. Yang pertama, khalifah mestilah fizikal, mempunyai fizikal yang sihat dan sempurna. Okey, maksud sebab dari segi fizikal ni difokuskan kepada pergerakan seorang khalifah. Jadi akan menjadi perhatian, menjadi keyakinan kepada rakyat dan juga anak buah di bawah pemerintahannya. Okey, yang kedua, mempunyai pengetahuan yang luas. Pemerintah perlu mempunyai pengetahuan yang luas. Seorang khalifah dia dah meletakkan matlamat atau target organisasi ataupun negara. Maksudnya dia dah ada matlamat untuk dicapai sepanjang dia memerintah sesebuah negara atau organisasi tersebut. Okey, memiliki semangat yang kuat. Khalifah mesti ada semangat yang kuat, barulah rakyat ataupun orang bawahan akan bersama-sama kuat, bersama-sama yakin dengan pemerintahan beliau. Okey, seterusnya cekap membuat keputusan. Bijak membuat keputusan, bersikap rasional. Rasional ni maksudnya menggunakan pemikiran yang waras. Selalu rasional ni versus lawan dia emotional. Maksudnya dia meletakkan kewarasan akalnya di hadapan, tidak menggunakan emosi.
okey, dalam membuat satu keputusan ataupun ketika menghadapi cabaran ataupun masalah. Bersikap adil, maksudnya tidak ada unsur tadi pengaruh pangkat, ikatan keturunan atau kekeluargaan. Maksudnya khalifah mestilah bersikap adil. Khalifah juga mesti menguasai teknik-teknik berkomunikasi. Biasanya seorang khalifah ni kita akan rasa aura bila seorang khalifah atau pemerintah ni berucap. Kerana khalifah mesti menguasai teknik-teknik berkomunikasi. Dan terakhir, khalifah mampu bertindak sebagai penasihat, bertindak juga sebagai penasihat. Okey, seterusnya kita tengok tanggungjawab khalifah. Okey, tanggungjawab khalifah melaksanakan hukum syariat tanpa mengira masa dan tempat. Maksudnya hukum syariat tu akan dilaksanakan tidak kira masa dan juga di mana sahaja. Maksudnya mesti melaksanakan hukum syariat. Yang kedua, khalifah juga mesti memelihara kesucian agama Islam. Yang ketiga, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Ni amar makruf nahi mungkar. Memelihara kedaulatan negara daripada dijajah. Maksudnya seorang khalifah perlu menjaga kestabilan ekonomi dan politik supaya tidak dijajah. Okay. Dan seterusnya mengagihkan harta negara kepada yang berhak, melantik orang yang cekap dan amanah untuk membantu mentadbir negara. Khalifah dia tidak bertindak khalifah mentadbir sesebuah pemerintahan tidak bergerak secara sendiri. Dia perlu dibantu oleh pembantu-pembantu yang layak dan cekap untuk mentadbir negara. Contohnya seorang Perdana Menteri. Dia ada barisan menteri-menteri yang pakar dan cekap di bidang masing-masing untuk membantu mentadbir negara dan menjaga kebajikan rakyat. Sistem pemerintahan Islam cukup menjaga kebajikan rakyat. Okey, kita tengok pula tanggungjawab rakyat. Iaitu kita lah, kita sebagai rakyat, kita perlu memberi taat setia kepada khalifah, membantu membenteras kemungkaran. Maksudnya kita sebagai rakyat juga ada peranan membantu membenteras jenayah. Maksudnya membenteras kemungkaran dalam masyarakat. Contohnya kalau berlaku kemungkaran di kawasan tempat tinggal kita, kita boleh membuat laporan. Maksudnya ada peranan kita untuk membantu khalifah membenteras kemungkaran. Bekerjasama dalam mempertahankan keselamatan negara, berusaha untuk mendalami ilmu pengetahuan. Di Islam cukup mementingkan ilmu pengetahuan. Maksudnya kita wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu untuk memajukan negara. Rakyat yang dapat memajukan sesebuah negara. Menghormati kebebasan beragama. Maksudnya rakyat perlu menghormati kebebasan agama lain. Masing-masing bebas mengamalkan amalan agama masing-masing. Rakyat juga berhak ataupun boleh menasihati khalifah ke arah kebaikan. Kita sebagai rakyat boleh menasihati khalifah mengikut saluran yang betul. Dan seterusnya kita juga bertanggungjawab menjaga keamanan hidup bermasyarakat. Masyarakat yang hidup aman akan lahirlah negara yang sejahtera. Okey, kita tengok pula hak khalifah. Okey, hak khalifah. Khalifah berhak mendapat ketaatan dan kesetiaan daripada orang di bawah kepimpinannya selagi tidak bercanggah syariat. Maksudnya rakyat patuh kepada pemerintahan khalifah tersebut selagi tidak bercanggah dengan syariat. Hak rakyat, hak kita. Okey, hak sebagai rakyat, kita ada 5 hak sebagai rakyat, iaitu yang pertama hak memilih khalifah, iaitu hak memilih pemimpin. Okey, kalau di Malaysia hak memilih khalifah
berlaku dalam pilihan raya. Okey, rakyat Malaysia yang sudah layak mengundi, okey, wajib melaksanakan tanggungjawab untuk memilih khalifah ataupun memilih pemimpin. Maksudnya memilih pemimpin masing-masing. Maksudnya kita berhak, warga negara yang sudah berusia 21 tahun ke atas, okey, wajib memilih khalifah melalui pilihan raya. Okey, yang kedua, hak mendapat pendidikan. Semua rakyat berhak untuk mendapat pendidikan. Yang ketiga, hak mendapat perlindungan dan jaminan keselamatan. Maksudnya rakyat perlu tahu bila berlaku, jika dia merasai dia ditindas ataupun ada sesuatu yang berlaku kepada dirinya, dia ada hak untuk mendapat perlindungan dan juga jaminan keselamatan. Dan keempat, hak mencari harta dan membelanjakannya. Okey, rakyat bebas mencari harta dan membelanjakan harta mengikut lunas undang-undang yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yang kelima, hak kebebasan bersuara dan memberi pendapat. Yang mana tadi ni tanggungjawab rakyat, kita boleh bersuara dan kita boleh menegur ataupun menasihati khalifah ataupun pemerintah mengikut saluran yang betul. Okey, seterusnya unit yang ketiga, 3.2.3, elemen-elemen dan fungsi pembentukan negara Islam. Kita tengok pengertian negara Islam. Negara yang mengarahkan segala urusan pemerintahan dan pentadbiran tunduk kepada hukum Islam bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad yang sebenar. Itu maksud negara Islam. Pengertian prinsip-prinsip negara Islam. Okey, ada 4 prinsip negara Islam, iaitu yang pertama musyawarah, iaitu asyura, iaitu mesyuarat. Majlis mesyuarat iaitu bertujuan untuk mendapat keputusan yang berkualiti hasil daripada asyura. Yang kedua, keadilan. Okey, keadilan sejagat dalam pemerintahan. Dan ketiga, kebebasan iaitu al-hurriyah. Yang keempat, persamaan iaitu al-musawah. Okey, di sini ada 4 prinsip negara Islam. Saya ulang sekali lagi, musyawarah iaitu asyura. Kedua, keadilan iaitu al-adalah. Yang ketiga, kebebasan iaitu al-hurriyah. Dan keempat, persamaan iaitu al-musawah. Ini prinsip negara Islam. Seterusnya kita lihat elemen pembentukan negara Islam. Okey, perkara yang perlu ada untuk membentuk negara Islam. Ada 7 elemen di sini, iaitu yang pertama Majlis Syura, yang kedua Khalifah, iaitu ketua negara, yang ketiga wilayah, yang keempat rakyat, yang kelima undang-undang, keenam badan kehakiman, dan ketujuh pentadbiran dan penguatkuasaan. Maksud di sini 7 elemen ni saling berkait dan saling memerlukan untuk membentuk sebuah negara Islam. Jika 7 contohnya dalam 7 elemen ni, contohnya rakyat, tidak ada rakyat, Majlis Syura, ada khalifah, ada wilayah, undang-undang, badan kehakiman, semua ada, tiba-tiba rakyat tak wujud di sini. Jadi pembentukan negara Islam tidak boleh berlaku kerana perlu ada ketujuh elemen untuk membentuk sebuah negara Islam, saling berkait rapat ketujuh elemen ini. Okey, seterusnya kita lihat matlamat negara Islam. Okey, matlamatnya menegak perundangan dan hukum Allah, merealisasikan keadilan supaya tiada yang teraniaya, memastikan kebajikan rakyat sentiasa terjamin, dan keempat, mencapai kemakmuran demi kesejahteraan rakyat. Maksud di sini matlamat negara Islam ini mementingkan rakyat. Maksudnya kebajikan rakyat dan kesejahteraan rakyat dalam masa yang sama menegakkan perundangan dan hukum Allah. Kita tengok pula ciri-ciri negara Islam.
ciri negara Islam yang pertama, mestilah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rujukan. Yang kedua, melaksanakan amar makruf dan nahi munkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Keempat, Majlis Syura sebagai asas pemerintahan. Okey, kalau di Malaysia ni Majlis Syura adalah Dewan Rakyat tu lah, Parlimen, Majlis Syura. Maksudnya kata putus di situ. Sebab itulah menjadi asas pemerintahan sesebuah negara, sesebuah sistem pemerintahan Islam. Yang kelima, ketua negara yang adil dan beriman. Di sini ni, ketua negara yang beriman akan melahirkan ciri-ciri adil di situ. Adil nampak mudah tapi kadang dia susah untuk dilaksanakan. Dengan atas dasar iman, tidak wujudlah unsur tidak wujud unsur ketidakadilan dari segi pemilihan, maksudnya unsur keturunan, perbezaan pangkat, situ. Sebab tu ciri negara Islam ni ketua negara yang adil dan beriman. Dan keenam, jaminan kebebasan hak asasi. Maksudnya hak asasi tu akan dilaksanakan dengan sepenuhnya. Okey, kita tengok pula perbezaan antara negara Islam dengan negara bukan Islam. Okey, negara Islam merangkumi seluruh dunia dan batas sempadan selagi ada penduduk yang mengucap dua kalimah syahadah. Negara bukan Islam pula memisahkan sesebuah negara berdasarkan faktor geografi dan juga mementingkan taraf kewarganegaraan. Okey, yang kedua, negara Islam meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ketua tertinggi negara. Semua kerana Allah adalah pemegang kuasa mutlak. Berbeza dengan kerajaan bukan Islam meletakkan pendapat majoriti rakyat sebagai asas pemerintahan. Seterusnya, negara Islam menjadikan iman dan takwa sebagai ciri utama daripada ketua negara hingga rakyat biasa. Sebaliknya, negara bukan Islam mengabaikan syarat keimanan dan ketakwaan dalam memilih pemimpin. Dan perbezaan yang terakhir yang keempat, menjadikan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala sebagai undang-undang negara bagi negara Islam, dan negara bukan Islam menjadikan undang-undang ciptaan manusia sebagai undang-undang negara. Okey, seterusnya masuknya standard pembelajaran yang keempat, iaitu kepentingan melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab khilafah. Apa pentingnya melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab khilafah, sistem pemerintahan Islam ini? Ada empat di sini, iaitu mendapat keredaan Allah, mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat, menjamin keamanan negara, memastikan pelaksanaan keadilan kepada semua pihak. Saya ulang sekali lagi. Kepentingan melaksanakan tuntutan dan tanggungjawab khalifah ada empat di sini. Mendapat keredaan Allah, mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat, menjamin keamanan negara dan memastikan pelaksanaan keadilan kepada semua pihak. Okey. Kesan pengabaian tanggungjawab khalifah. Okey, jika khalifah tidak bertanggungjawab, beliau akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kesucian agama Islam akan terancam, akan tergugat. Dan kedua, berlaku penyelewengan dalam pentadbiran negara dan masyarakat. Maksudnya akan berlaku keciciran dari segi pengagihan bantuan, hak yang layak mendapat, maksudnya rakyat yang berhak mendapat sesuatu hak terabai. Dan ketiga, terdedah kepada ancaman musuh. Pengagihan harta negara secara zalim. Maksudnya secara zalim di sini golongan yang berhak menerima maksudnya golongan yang berhak menerima sepatutnya mendapat dan tercicir daripada mendapat hak masing-masing. Okey. Kesan seterusnya, gagal melantik orang yang cekap dan amanah.
untuk membantu mentadbir negara. Apabila khalifah itu sendiri tidak bertanggungjawab, dia gagal menantik pembantu-pembantu di kalangan orang yang cekap dan juga amanah. Jadi sistem pentadbiran akan tidak lancar dan akan berlakulah ketidakstabilan politik dan juga ekonomi. Okey. Kita tengok pula kisah pengabaian tanggungjawab rakyat. Okey, jika rakyat tidak bertanggungjawab, hilang rasa taat setia terhadap khalifah. Tidak ada rasa hormat kepada pemerintah. Keselamatan negara akan terancam, mencetuskan perbalahan dalam kalangan masyarakat, membiarkan, maksud di sini ni keselamatan negara terancam dan mencetuskan perbalahan di kalangan masyarakat. Di sini akan boleh berlaku masyarakat yang tidak aman apabila tidak ada rasa hormat kepada khalifah, tidak berusaha bersama-sama dengan khalifah membenteras kemungkaran, tidak bersama-sama dengan pemerintah untuk menjaga keamanan negara. Membiarkan kepincangan berlaku dalam pemerintahan. Okey, di sini tanggungjawab rakyat tadi boleh memberi nasihat ataupun menegur kesilapan ataupun kekhilafan pemerintah. Okey, berlaku kemungkaran secara berluasa, hasilnya akan berlaku kemungkaran secara berluasa dalam masyarakat dan juga negara. Dan terakhir, kita masuk kepada standard pembelajaran yang terakhir iaitu 3.2.5, pelaksanaan sistem pemerintahan Islam. Tindakan yang boleh dilakukan untuk melaksanakan sistem pemerintahan Islam ni iaitu meninggikan syariat dan syiar Islam. Yang kedua, mematuhi peraturan dan undang-undang negara seperti yang termaktub dalam perlembagaan, meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran agar dapat menyumbang kepada negara, mentaati arahan pemerintah bagi perkara yang tidak menyalahi syariat, mengamalkan sikap hormat menghormati terhadap satu sama lain tanpa mengira bangsa dan juga agama, dan juga menyelesaikan sesuatu urusan secara rundingan dan muafakat seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Maksud di sini pelaksanaan sistem pemerintahan Islam ini adalah tanggungjawab individu. Maksudnya sama ada kita sebagai rakyat dan juga sebagai rakyat untuk membantu sistem pemerintahan Islam, yang kita perlu patuh pada arahan pemerintah selagi mana perkara yang disuruh tidak menyalahi syariat. Okey, dan kita juga digalakkan meninggikan syariat, perlu meninggikan syariat dan syiar Islam. Okey. Sampai di sini dulu untuk tajuk sistem pemerintahan Islam. Ustazah harap anak-anak dapat manfaat daripada penerangan Ustazah pada hari ini dan juga memahami keseluruhan tajuk sistem pemerintahan Islam. Okey, so Ustazah sudahi dengan pesanan bersama-sama kita melaksanakan, kita bertanggungjawab sebagai rakyat, berusaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 yang belum reda lagi dalam negara supaya kita dapat hidup, kita dapat mengamalkan kehidupan seperti sebelum ini yang bebas daripada ancaman COVID-19. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.